أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT diberikan nikmat iman Islam dan diberikan kesempatan untuk kita mendengar tazkirah pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah tajuk tazkirah kita adalah tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah hukamat menyebutkan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan ruh pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata setengah ulama ni, kita nak sihat tubuh badan, kita tahu dari segi diet sebagainya, sedikit makan. Nabi bersebut dalam hadis, sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Keselamatan roh pada sedikitnya dosa, maksudnya kita nak selamat akhirat esok ni daripada api neraka sebagainya, adalah kita selamat daripada sedikit kita buat dosa pada Allah. Maksudnya banyak kita buat amal daripada membuat dosa. Jadi musim kita ni PKPB sebagainya, banyak kita buat amal, mudah kita nak zikir sebagainya, sebab banyak orang tak kerja di rumah sebagainya, boleh baca Quran, bagi khatam sebagainya. Dan keselamatan agama terletak pada membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari segi agama kita ni bukan hanya selawat saja, tidak, tapi itu antara amalan untuk menguatkan iman kita pada Allah SWT. Kerana Nabi kata apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi macam mana nak tambah iman? Nabi kata banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antara lain dengan apa? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan kita boleh lihat dalam surah Al-Hashr ayat 18, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang diusahakannya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ni Allah sebut takwa dua kali, ya ayyuhalladzina amanu taqullah dan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nak katanya pentingnya takwa ni, ya wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan kamu kena lihat, tengok apa yang kamu sediakan untuk hari esok. Hari esok tu bila? Hari kiamat lah, hari akhirat esok lah, di padang mahsyar lah. Apa yang kita sediakan, apa amalan kita, berapa banyak kita punya amal soleh, ya. Dan Allah pesan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah itu amat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Apa kerja buat, semua Allah tahu. Sebab itu disebutkan oleh Sayyidina Ali apa itu maksud takwa. Takwa itu ada 4 ciri, iaitu yang pertama disebutkan, kata Sayyidina Ali, iaitu al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut pada Allah, itulah takwa. Kalau hilang rasa takut pada Allah, maka itu tak ada rasa takwa. Ya? Takut kita nak buat maksiat, takut kita ni buat dosa, takut kita ni tak sempat buat amal waktu hidup. Kena musim Covid ni banyak orang meninggal apa kan. Kita takut pada Allah, tak nak mati dalam su'ul khatimah, biar kita mati dalam husnul khatimah. Ni doa selalu, amin lepas solat sebagainya, kan. Jadi kena ada takut pada Allah, al-khauf minal jalil. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ciri takwa yang kedua, wal amalu bit tanzil,
beramal dengan apa yang diturunkan, apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut hadis Rasulullah SAW. Semua ini kita amal. Kalau ada yang Allah kata wajib buat, Allah kata Allah larang tinggal. Apa yang Nabi suruh buat. Apa yang Nabi larang tinggal. Larang buat, kita tinggal. Wal amal bitanzim, insya-Allah syurga. Insya-Allah inilah maksud takwa. Bukan apa yang Allah perintah kita tinggal, apa yang Allah larang kita buat, itu salah. Yang ketiga, isti'adad fi yaumir rahil, persediaan untuk hari akhirat esok. Ini pun sama. Allah sebut dalam Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa, dan kamu kena lihatlah setiap orang itu, nafsun, setiap diri kita ni, ma qaddamat lighad, apa yang kamu persiapkan untuk hari esok. Banyak sedekah, banyak selawat, banyak kita mengaji Quran, banyak kita solat, banyak kita buat amal soleh, kita buat baik pada ibu bapa, dengan jiran, masyarakat, adik-beradik sebagainya. Banyak kita semualah. Nak kena ada persediaan. Macam mana orang persediaan untuk musafir sampai ke balik kampung, contoh Kelantan ke Johor ke Kedah, musafir perjalanan yang jauh, nak kena isi minyak kereta penuh. Kereta kena servis dulu, tayar tengok jangan botak, kan. Kereta tukar minyak hitam, semua kena minyak enjin tukar. Minyak gearbox ke apa, semua tukar. Apa lagi? Nak kena cuci kereta dulu biar berkilat ke, dalam vacuum. Duit kena ada duit. Nak isi minyak on the way nanti, kan. Nak beli bekalan makanan apa, jajan ke apa, kan. Air pun semua kena ada dalam kereta, kan. Semua pula beg semua bawa charger lah. Jadi kalau lah nak balik kampung tu, persediaan tu rapi, kita siap semua. Padahal perjalanan tu lama lah, tapi sekadar di dunia ni 7-8 jam, 10 jam. Ada yang balik kampung sampai 20 jam, kan. Macam mana tu keadaan. Ada yang sampai 24 jam baru sampai destinasi. Musim raya penuh jam. Apatah lagi persediaan kita untuk ke akhirat esok, lagi banyak bekalan kena ada. Sebab tu isti'adad fi yaumir rahil, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ini letak ayat Quran dalam kepala elok, biar kita ingat. Dan kita kena lihat apa yang kita persiapkan untuk hari esok. Padahal akhirat ni tak tahu bila, tapi Allah sebut esok, li ghad. Sebab apa Allah sebut esok? Sebab Allah nak suruh kita rasa dekat akhirat tu, bila-bila masa saja, kan. Wattaqullah, dan bertakwa pada Allah. Dan ciri takwa yang keempat adalah waridha bil qalil, redha dengan apa yang ada walaupun sedikit. Yang ni yang banyak orang tak bersyukur hari ni. Nak lebih. Orang yang miskin ni, kata Sayyidina Ali, orang yang sentiasa tak cukup. Dia ada rumah, ada kereta, ada semua motor dah ada, nak lagi tu, nak lagi ni, nak benda tu. Ayat ni ciri orang miskin sebenarnya. Orang kaya, dia cukup serba-serbi. Orang kaya yang sebenarnya, dia ada rumah, dah ada kereta, apa cukup, hutang dah boleh bayar, semua selesai. Tinggal satu hutang, contoh hutang kereta je, kan, ataupun hutang rumah saja, nak habis dah bayar. Alhamdulillah, dia tak nak tambah hutang dah. Ini orang kaya yang sebenar. Dia ada sifat qanaah, sifat cukup apa yang ada. Waridha bil qalil, redha dengan apa yang ada walaupun sedikit. Kalau banyak lagi lah kita syukur, kan. Sebab hari ni orang banyak masalah jiwa, stres hidup hari ni. Dia kejar benda yang dia tak ada. Kita kena kejar untuk akhirat esok. Kalau kita kejar sekadar dunia ni saja, apa tu apa ni, tak cukup tu ni, tak cukup ni, memang nafsu ni. Inilah kata Sayyidina Ali, makhluk yang Allah cipta yang paling besar, tak cukup. Kata Rasulullah, diberikan sebukit emas pun tak cukup lagi. Nafsu ni nak lagi sebukit emas. Jadi cukup dengan apa yang ada. Itu tanda orang ada takwa pada Allah. Dan tanda-tanda takut pada Allah ni terdapat pada 7 perkara, kan. Ini benda ni kita kena jaga. Pertama apa? Dari segi hatinya kena hilang daripada permusuhan, dengki, hasad, dengki sebagainya. Yang kedua, dari segi lisannya. Lisan ni, lidah ni tak cakap benda dusta, tak cakap mengumpat orang,
benda jahat sebagainya, sibuk dengan zikir, baca Quran, muzakarah ilmu, tazkirah sebagainya, alhamdulillah. Kan? Itu tanda takwa pada Allah. Bukan takwa tu hati saja, dilihat pada anggota badan. Yang ketiga, nak kena jaga pada pandangannya. Tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian ataupun hal-hal yang haram. Kan? Tak terpikat dengan dunia sebagainya. Hari ni lagi susah, kita ada internet sebagainya ni. Handset Astro lah. Kan? Facebook apa, TikTok, macam-macam. Banyak benda maksiat yang dilihat di mata. Ni hati-hati. Sebab tu di sebelah hadis Rasulullah, barang siapa yang memenuhi matanya dengan perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Mata ni kalau tengok benda yang haram banyak, Allah akan penuhkan dengan ganti dengan api akhirat esok. Na'udzubillah min zalik. Ya. Yang keempat, pada perutnya. Perutnya tidak diisi dengan barang yang haram. Kan? Makan daripada benda-benda haram. Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, siapa yang tumbuh dagingnya daripada nabata min haram fannaru awlabih, maka nerakalah yang lebih layak padanya. Kan? Makan apa saja, minum apa saja daripada haram, maka nerakalah layak padanya. Sebab tu setengah orang dia jaga bab makan minum, tak ambil haram, tapi benda lain ada yang haram. Ni salah juga konsep. Dia kata duit curi saya tak buat makan, saya beli tayar, beli tu. Salah. Ya. Sebab curi tu salah dah, dosa besar. Tak boleh kita kata, saya tak buat makan, saya buat benda lain, buat rumah, buat renovation. Ni salah, duit rasuah. Ya. Ni orang seolah memperlekehkan, mempermainkan ayat-ayat Allah. Yang kelima, pada kedua tangannya dia tidak gunakan pada perkara yang haram. Tak mencuri, tak merompak, tak pukul orang, tak jadi samseng ke apa sebagainya. Kan? Maka orang macam ni orang yang takut pada Allah. Dan yang keenam, pada kakinya, ya, tidak berjalan pada tempat maksiat, melangkah untuk taat pada perintah Allah. Di masjid, di surau, pergi kuliah tazkirah sebagainya. Bergaul dengan orang yang soleh, pergi ziarah para ulama sebagainya, orang yang soleh, kan? Yang dekat dengan Allah SWT, itu kaki. Ya. Ini semua Allah katanya akhirat esok anggota badan. Yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatannya semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak kita ibadah ni ada rasa riak, ada rasa nak menunjuk ke orang, ada sifat munafik. Kan? Yang ni lah yang Allah sebut orang bertakwa ni apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu dalam kebun-kebun dan syurga-syurga. Jadi itulah sebanyak tazkirah ringkas saya pada malam ni. Nak bagi tahu pada kita supaya biar takut pada Allah. Musim musibah macam ni, lebih banyak kita takut pada Allah. Kalau boleh, setiap pada kita ni amalkan 1000 kali istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Buat sembahyang hajat selalu tiap malam, buat sembahyang taubat. InsyaAllah moga-moga Allah angkat wabak ni, penyakit ni. Kerana Allah yang bagi penyakit, Allah juga yang berikan ubat penyembuh. Jadi kalau kita buat kajian ni tapi makin takut, makin jauh pada Allah, tidak takut pada Allah, Allah tak angkat bala ni. Jadi doa pada Allah SWT supaya dipermudahkan, insya-Allah. Takat saja pengisian tazkirah ringkas daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.